Dan seperti mana biasa, kita peringatkan tentang COVID-19 yang telah menjadi pandemik pada hari ini. Ia bukan suatu igawan, bukan suatu penipuan, ia suatu realiti. Dan kita di Malaysia menyedari tentang realiti itu. Semalam kes di Malaysia mencecah rekod, iaitu 317 kes keseluruhannya bagi satu hari. 100 lebih di Sabah dan 100 lebih kes di Kedah. Dan selebihnya di Pulau Pinang ada 3 kes dan begitulah seterusnya. Dengan kematian secara keseluruhannya sudah mencecah 137 kes. Dan bermula ledakan COVID-19 di Malaysia sejak minggu ini, dia ada perkaitan pastinya dengan pilihan raya peringkat negeri Sabah. Memang ramai rakyat Malaysia yang marah kesan daripada pilihan raya itu sebab ia berlaku pastinya disebabkan perebutan kuasa politik, ada unsur-unsur ketamakan dalam berpolitik, kerakusan, dan kesan orang-orang berpolitik ini mengejar kuasa dengan ketamakan dan kerakusannya. Akhirnya berlakulah pilihan raya yang kita maklumi, dan ketika berlaku pilihan raya ada kempen, sedikit sebanyak ada perhimpunan, pertemuan dan begitulah seterusnya. Walaupun KKM mengingatkan tentang SOP, tetapi kita sama-sama maklum SOP itu seringkali dilanggar. Bukan oleh orang lain, tapi orang-orang yang digelar sebagai politikus-politikus. Kesannya rakyat Malaysia yang biasa merahain mendapat padahnya. Budak-budak sekolah perlu dilakukan swab yang menggerunkan bagi mereka. Contoh yang berlaku di Kedah dan begitulah seterusnya. Kesan daripada pengejaran kuasa oleh orang-orang politik dan kuncu-kuncu mereka. Semoga Allah memelihara kita daripada kerakusan, ketamakan dan kebobrokan puak-puak politik dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Semoga Allah peliharakan kita daripada puak-puak politik yang rakus, tamak dan bobrok ini daripada kita. Dan semoga golongan politik yang bobrok ini Allah tak izinkan menguasai kita dengan perangai mereka yang rakus seperti itu. Jadi padahnya kita terima dan akhirnya ada masjid yang ditutup dan begitulah seterusnya. Padah terkena kepada kita kesan daripada orang-orang politik yang merebut kuasa. Ala kulli hal, itulah yang berlaku. Semoga pada hari ini kita menyadari bahawa COVID-19 realiti. Kesan perhimpunan, mendekati kontak, memberi kesan kepada kita, itu realiti. Lantas SOP yang KKM sebutkan kepada kita, sama-sama kita patuh dengan pelitup mukanya, dengan penjarakan fizikalnya, jangan bersalam, jangan berpelukan, begitulah seterusnya. Mari sama-sama kita jaga sebab COVID-19 yang telah membunuh lebih daripada 1 juta manusia di dunia sejak Januari sampai sekarang, ia bukan suatu igawan, bukan suatu penipuan, ia realiti, insya-Allah. Dan saya suka dengan cerita bila ditangguhkan pendaftaran bersemuka di universiti oleh Menteri KPT, pengajian tinggi, secara yang waktu yang singkat, menyebabkan sebahagian rakyat Malaysia yang telah bersedia untuk mendaftarkan diri secara bersemuka di universiti terpaksa tangguhkan. Ada yang sudah sampai pun ke universiti, ada yang ibu bapa sudah booking tempat tinggal, booking tiket itu, booking tiket ini, tiba-tiba cancel pendaftaran bersemuka, kata Menteri Pengajian Tinggi, menyebabkan wang mereka boleh dikatakan hangus
dan rakyat Malaysia begitu marah sehingga sekarang sudah ada trending minta Menteri Pengajian Tinggi sila letak jawatan. Biar trending itu berlaku, saya tak kisah tentangnya. Tapi yang saya suka nak ceritakan ialah tentang sebahagian rakyat Malaysia yang prihatin, yang akhirnya ada nak sediakan bas untuk pelajar-pelajar ini boleh balik ke tempat mereka masing-masing. Ada yang mengutip wang derma, wang sumbangan untuk membantu mereka yang ada masalah kewangan, terutama yang datang dari kampung. Ada yang bapa menjual itu, menjual ini untuk anaknya pergi mendaftar di universiti, begitulah seterusnya. Dan ini suatu yang menyedihkan. Jadi saya suka cerita orang-orang Malaysia yang prihatin ini. Tapi orang-orang Malaysia yang prihatin ini bukan dari kementerian, tidak. Orang-orang biasa. Orang-orang biasa. Dari kementerian mereka mengatakan tangguh pendaftaran. Itu yang jelas. Tetapi bagaimana nak tolong? Ini yang sudah sampai. Orang biasa yang tolong. Berita itu saya suka. Berita itu saya suka. Cerita itu yang saya suka. Jadi ada satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya panjang, saya nak ambil satu bahagian di tengah-tengahnya, relevan dengan suasana mereka yang prihatin ini. Nabi SAW mengatakan, man kana fi hajati akhi, man kana fi hajati akhi, barang siapa yang memberi tumpuan untuk selesaikan hajat saudaranya. Man kana fi hajati akhi, barang siapa yang memberi masa, memberi fokus, prihatin untuk selesaikan hajat saudaranya. Saudaranya bermasalah, berhajat, minta bantuan, pertolongan. Dia berhajat dan kita beri masa, wang ringgit untuk selesaikan hajatnya. Kata Nabi SAW, Allah akan bantunya di sudut hajatnya. Kita yang menolong orang mengatasi hajatnya, kita juga ada hajat, kita juga ada keperluan. Tetapi disebabkan kita beri masa, keprihatinan kita untuk hajat, selesaikan keperluan, hajat orang lain, kita yang ada hajat, ada keperluan, Allah tolong kita dengan hajat kita. Maka tak pernah rugi orang yang tolong selesaikan hajat orang lain. Tak pernah rugi. Cuma peringatan saya untuk mereka yang menolong orang ini, terutama siswa-siswi yang hendak mendaftar ini, ketika menolong hajat, membantu orang, jangan di satu sudut kita hulurkan bantuan, kemudian kita palingkan muka kita untuk maki hamun orang lain. Jangan tolong orang seperti itu. Tolong orang, kemudian pilaknat Nur Aini. Jangan. Tolong siswa-siswi, kemudian pimaki hamun Nur Aini. Jangan. Tolong siswa-siswi, kemudian cerca Nur Aini. Jangan. Jangan buat begitu. Rosak amal kita. Buat dengan ikhlas. Kita faham, ya. Kita faham apa yang sedang berlaku. Kita marah dengan menteri mungkin, dengan kementerian mungkin, ya. Tapi jangan sampai kita hanyut dengan kemarahan. Hanyut itu yang bahaya. Nak marah itu okey. Biasalah manusia berlaku episod seperti ini, dia nak marah. Biasalah. Tapi jangan hanyut. Control your anger. Kawal. Tolong orang, tolong pada ketika yang sama kawal kemarahan. Jangan tolong pada ketika yang sama cerca. Rosaklah amal kita. Apa mereka dok buat? Kita dok buat apa mereka dok buat? Rosaklah amal. Jangan iblis perdayakan kita. InsyaAllah, terutama ketika kita sedang marah pada Nur Aini, kementerian dan sebagainya. Tak kenal Nur Aini? Tak apa. Kenal hadis tadi. InsyaAllah.